Baiklah, kita kembali lagi menerusi Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Kalau tadi kita sudah pun memberikan apakah antara tajuk yang akan kita kongsikan bersama dalam segmen keusahawanan, iaitu keusahawanan Islam. Pada hari ini tetamu undangan kita, Alhamdulillah, Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Lokman Al-Hakim bin Haji Hamdan, Ketua Pegawai Eksekutif Al-Hufaz Management. Alhamdulillah, sebenarnya sudah pun berada di sebelah kanan saya untuk menemui audio penonton pagi ini. Terus saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tuan Haji Lokman, ya. Waalaikumsalam Wali dan Alhamdulillah, selesa dipanggil Lokman. Lokman boleh, Loki boleh. Alhamdulillah. Banyak orang panggil Loki lah. Alhamdulillah, ya. Tuan Lokman lah, ya. Lokman hari ini Okey. Lokman. Baik, ini bukan kali pertama sebenarnya Tuan Alhamdulillah. Lokman ya menghadirkan diri menerima jemputan kita di Rampai Pagi selaku penyumbang bahan dan juga berkongsi sama dengan penonton-penonton kita ni. Kali ini kita ni undang lagi dalam segmen keusahawanan yang mana akan memperkatakan mengenai dengan keusahawanan Islam, ya. Betul. Jadi satu topik yang sangat besar juga dan rasanya sesuai, ya, dibincangkan, ya, oleh Tuan Lokman sendiri nanti. Baik, keusahawanan Islam. Mungkin boleh menerangkan kepada penonton-penonton kita ni apa sebenarnya di sebalik tajuk tersebut dan apa yang boleh dikongsikan mengenai dengan tajuk ini. Memulakan mukadimah. Silakan Tuan Lokman. Okay, terima kasih Wali dan juga para penonton dan juga Atul lah. Nur panggil Atul kan? Atul pun boleh. Nur Hayatul pun Nur boleh. Hayatul pun boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih lah kepada pihak Rampai Pagi dan juga pihak Darussalam Enterprise kerana sudi having me for today lah, insyaAllah. Dan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada penonton, tadi Wali mengatakan tadi apa sebenarnya keusahawanan Islam ni. Tapi secara langsung keusahawanan itu memang a part of our daily life sahaja. Kita ni beli barang di mana? Di kedai. And orang menjual itu seorang pengusaha lah. Tapi di sini kita ni lihat sebagai pengusaha Islam. Jangan terjauh. Insan yang paling kita ni patut cintai dalam dunia hidup tani ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was an entrepreneur. Beliau sendiri, baginda sendiri dalam usia muda menjadi seorang pengusaha, datang ke Syam bersama uncle beliau Abu Talib ya, betul. Dari muda-muda tu sudah kena latih oleh Abu Talib radhiyallahu an mengembala kambing. Tahu kita mengembala kambing ni kan senang Jadi baginda Rasulullah ni nang kena develop dari damit semua untuk sabar. Saya melihat video-video banyak di TikTok tu bukan dah payah menjaga mengembala kambing ni. Jadi Rasulullah awal sudah develop. And baginda Rasulullah SAW ni famous dengan gelaran Al-Amin. Padahal tema tu belum lagi jadi Rasul dah. Al-Amin ni maksudnya kena percayailah. Sampai kalau kita ingat cerita yang banyak kaum berkelahi pasal naruh balik Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad, betul ataupun sekali, kan berabot. ya. Selepas itu direntangkannya kain. Disuruhnya memegang 4 penjuru kain tersebut. Betul. Ya. Dan ia yang masukkan. Punya wise Rasulullah SAW. Beliau baginda ada 4 sifat itu kan. Tabligh, fatanah, sidik. Jadi kalau tadi kan kaitkan keusahawanan Islam ni, jangan terjauh lah Rasulullah SAW sendiri. Paling simple boleh tani buat ialah tani mesti jujur. Saya pernah beli durian di Kundasang. Ya, katanya musangking. Tapi yang saya dapat bukan musangking. Benar belah orang musangking. Dalamnya musang queen. lain dia sama artinya dia jujur. Kata ni sebagai seorang, saya serulah pada anak belia-belia di luar sana jadi seorang pengusaha. Tapi tadi mesti jujur. Sebab dalam hidup tani cari keredaan Allah SWT. So bisnes kita ni mau berkah. Apa guna duit banyak tapi hidupnya berantakan. Sebab kenapa? Kadang-kadang harta-harta yang dikonsum itu tidak ada keberkahan. Betul. Jadi inilah antara intipati yang akan dikongsikan dalam segmen keusahawanan Islam. Kita ni ingin melihat bagaimana untuk menjadi seorang pengusaha yang berjaya, tetapi kita ni berlatar belakangkan keislaman. Betul. Kejayaan kita ni tu biarlah berlandaskan ke jalan yang benar dan juga ke jalan
yang betul ni. Dan juga kita ni mengetahui Tuan merupakan salah seorang daripada pengusaha muda yang berhasil mengetengahkan konsep keusahawanan Islam dengan menawarkan perkhidmatan pengajaran membaca Al-Quran. Betul. Dan membaca Al-Quran pada mereka yang berhasrat untuk belajar dan juga memperbaiki bahasa Al-Quran mereka. Jadi sejak bila ianya bermula perkhidmatan ini dan adakah Tuan mencapai objektif perkhidmatan ini? Alhamdulillah, Al-Hufaz Management itu tertubuh oleh my friend and I lah. Kami time itu masing-masing cari kerja apa. Singkat cerita, Al-Hufaz tertubuh dengan beberapa guru-guru, ada yang dari sekolah Arab, ada dari Mesir, dari Unisa. Semua kami berkumpul lah ngajar ngaji. Alhamdulillah diterima baik oleh orang ramai. And kami ikut startup bootcamp je Darussalam Enterprise. Dari sana belajar bisnes lah. Dan para asatizah kami itu, pernah dengar asatizah? Asatizah maksudnya ustaz in plural lah, kalau singular ustaz, kalau asatizah tu para pluralnya. Jadi para asatizah kami ini diterima baik oleh alhamdulillah oleh orang ramai lah. Dulu jadi alhamdulillah ramai-ramai kami ini mendapat pendapatan yang halal macam tu ngajar ngaji. And slogan kami melahirkan generasi celik Al-Quran. Jadi saya akan berkongsi satu cerita ni. Boleh ha? Dulu ada seorang ni, masa ni kapten sudah di OCS IBDB. Beliau masih sebelum mengapply jadi kerajaan ni masih ngajar ngaji bersama kami. Jadi apabila salah seorang muridnya datang ke rumah wah. Assalamualaikum Ustaz. Di rumah kami tanah jambu dulu. Ditakulnya saya bawa. Saya pun terkejut lah. Kenapa? Cerita dia. Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan berarti kenapa? Apa aku buat? Jadi dia mengatakan bahawa Ustaz, saya sudah mencari guru Al-Quran selama 7 tahun. Jadi baru terjumpa guru Quran. Since then never look back lah. Dan alhamdulillah ke dia dari India pandai baca Quran, tidak celik baca Quran. Sekarang sudah memasuki Al-Quran dan sudah khatam Quran. Itu yang alhamdulillah. Kita ni sebagai keusahawanan Islam ni, kita ni mesti add value dalam seseorang atau bukan saja jual barang ke apa, perkhidmatan ke, tapi apa nilai tambah arah seseorang tu tadi bagi. Jadi inilah tadi terapkan sebenarnya. Jangan kalau berbisnes satu jujur satu, dua apa nilai kita bagi habis dorang tu bah. Dorang pun rasa kalau kita bagi perkhidmatan berkualiti, dorang pun rasa ada impak bah. Terutama kita ni impak dalam segi rohani ya. Kerana ini baca Quran. Ke dia mungkin selama ni banyaknya masanya banyak mungkin mendengar yang sahaja. Lain. But now ia sudah menjadi orang Quran dan lebih hebat lagi kalau ia menjadi seorang pencinta Al-Quran. Kerana asatizah punya pengajaran itu yang luar biasa lah. Jadi macam mana boleh timbulnya niat? Mengapa memilih kelas mengaji sebagai sumber keusahawanan Tuan sendiri? Macam mana datangnya idea ini? Dulu time saya masalah seorang alumni lah, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Time kami di Tahfiz itu, dan bulan Ramadan paling laku lah orang manggil untuk baca Quran apa. Jadi mula-mula lepas graduate itu ada orang bertanya kan, macam payah jom cari kamu ni kan ya. Macam jadi terfikirlah kan buka company untuk event yang ke rumah-rumahan ni lah, pindah rumah, tarawih atau doa selamat. Tapi yang paling laku kelas Quran. Jadi sana alhamdulillah rezeki ini hanya mampu merancang. Allah menentukan segalanya. Tahu-tahu Al-Quran inilah paling banyak. Jadi memang Tuan Luqman sendiri backgroundnya membaca Al-Quran jualah ya. Dulu time di pernah di Tahfiz, pernah di Unisa. Di Unisa belajar bisnes. Saya ngambil Islamic Finance. Di sana kami belajar ada jual pasal entrepreneurship apa. Sana, alhamdulillah. Jadi di sini persoalannya. Tadi Tuan mengatakan ada nilai tambah. Jadi dalam masyarakat Ketanah Indah semua memang ada yang pencinta Al-Quran dan ada yang mau belajar, tapi bagaimana berhadapan dengan orang yang ia malukan belajar Al-Quran tapi ia mahu tapi malu. Bagaimana kita ni kan mengambil hati mereka agar menghilangkan rasa malu? Ya, aku ni sudah berumur dan sebagainya. Jadi bagaimana cara bis kita khususnya daripada Tuan Luqman sendiri? Ya, action kills fear kan. Ia mesti buat benda tu. Jadi kalau contohnya kalau kan mau kurus mesti jogging Ini teguran buat diri saya dan ya. Jadi kalau kan baca Quran, mau pandai baca Quran, kita ni mesti at least buka Quran, let's baca Quran atau one step at a time. And then kalau ia kata buka hati lagi, bila buka Alif Lam Mim. Tutup terbalik. Esoknya Alif Lam Mim zalikal kitab. Lama-lama ia akan timbul perasaan atau Kerana kalau macam hidayah itu bukan
ketani ada hidayah tu. Hidayah tu ada every time. Yang tadi dia nampak pak. But apabila tani melakukannya, yang kita ni buka, ia jadi kebiasaan, habit, dan start hilang takut atau hilang malu atau and anytime lah. Inilah tujuannya Al-Hufaz dibuat kepada yang malu atau nada masa mengajar anak-anaknya. Di sinilah bagi peluang, terima kasih para warga Brunei lah bagi peluang asatizah kami lah yang mengajarkan anak-anak. Dan insyaAllah kami di sini boleh membantu untuk yang malu-malu itulah. Tapi tidak apa-apa. Yang penting tadi kalau baca tahlil apa, tadi boleh baca sendiri pak. Itu one of my goal lah. Iya. Alhamdulillah. Ya, itulah tadi dikongsikan ya berkenaan dengan mereka yang memang malu-malu untuk membaca Al-Quran ya. Tiada kata terlambat sebenarnya ya. Menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat. Habis umur kita ni, habis kita ni belajar tu cuma itulah sampai ke negeri China ya, sebagainya. Wali katakan dan lahat tadi, ahad ni ada percuma ni kami buat di Masjid Beribi dengan kerjasama Jabatan Halal Masjid. Apa namanya tu? Bengkel pengurusan jenazah, pakaian di alam barzah. Jadi saya suruhlah pada orang ramai yang interested boleh datang kursus jenazah free di Masjid Beribi. Ahad ni di bawah. Besok di bawah Razak Funeral Management dengan kerjasama Jabatan Al-Masjid. Daripada kalau kita dah duduk-duduk rehat nak akan dibuat apa-apa, silalah saya jemput datanglah ke Masjid Beribi. Masjid Beribi insya-Allah. Free of charge. Free of charge ya. Insya-Allah ilmu boleh didapatkan di sana nanti ya cara pengurusan jenazah tersebut. Berbalik semula ke usahawanan Islam ini, kalau kelas mengaji ini tadi kalau menurut Tuan Luqman sendirilah apa KPI tuan? Dari awal lah, kalau bila boleh kami apabila datang para asatizah tu diceklah bacaannya ni. Kalau di tahap yang baik, kita akan cuba insya-Allah dengan jauh lebih baiklah. Kalau di tahap yang lemah kan dibawalah pelan-pelan kan lebih baik. Jadi masa ni kita ni makan ada Iqra sampai 6 tu, 1 sampai 6 tu. Jadi perlahan-lahan dah sampai ke 6 nampak ada bakat dan Quran. Dari Quran kadang tanya mau ya khatam macam tu. Jadi improvement tu ada. Kami manggil menduduki talaki, menduduki bah. Jadi bisalah private kan kata ni ganyak dan ada orang lain. Jadi ia pun cepat improve lah pasal guru tu fokus arah ke dia saja. Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Baik, ada juga yang bertanyakan nih ingin mengetahui sebenarnya apa cabaran-cabaran tuan lah ya untuk sebagai pengusaha Al-Hufaz Management ini ya dalam sudut pandang keusahawanan Islam ini. Cabaran-cabaran yang dihadapi dan bagaimana cara menangani cabaran tersebut. Mungkin salah satunya yang boleh dikongsikan ialah bagaimana melawan diri sendiri, melawan kemalasan, melawan apa gitu. Kadang-kadang dalam hidup itu tanpa comfort, kadang-kadang dia tu mau atau mungkin dalam bisnes ni yang paling tani mesti non-stop belajar ialah ilmu bisnes. Kadang-kadang tani kalau yang paling cabaran lagi kalau people start memuji sudah. Katanya manusia ni tend to menerima pujian itu. Padahal katanya mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah. The moment katanya menerima pujian atau ia macam merasuk diri katanya rasa tani cukup Sebenarnya di situlah katanya sebenarnya dia cukup. Boleh faham ke tak? Faham. Jadi cawan kalau yang dah kosong dia dapat dituangi air. Katanya mesti sentiasa jadi cawan yang berisi, tu berisi tak. Tuang arah cawan orang lain. Lepas tu kosong balik belajar lagi. Sentiasa mau belajar tu. Katanya kena nilai kejayaan dalam hidup katanya itu ialah bagaimana katanya menolong orang lain berjaya. Sama juga para asatizah, dorang sudah pandai Al-Quran. Cara dorang menilai diri dorang macam mana akan hebat dalam hidup atau sukses dalam hidup ialah berapa ramai sudah orang Kotani, orang Brunei ditolongnya jadi celik Al-Quran. Sama juga yang ahad ni, kenapa Razak Funeral Management dibuat di bawah Al-Hufaz Yuta, sebanyak mana sudah warga Brunei boleh memandikan jenazah indongnya sendiri. Itulah goal. Demo kata ni membagi agen nilai tambah kepada orang lain. Di sanalah kata ni akan rasa alhamdulillah mudahan Allah bagi balik. Sebab last but not least akhir pun tadi di akhirat juga kan investment akhirat kata ni kan yang paling terakhir. Dunia itu sementara. Jadi sebelum lebih jauh lagi kita menutup tirai perbincangan kita pada hari ini, di mana masyarakat Ketani dan penonton Ketani kan mau tahu perkembangan dan juga apa juga aktiviti daripada Al-Hufaz Management. InsyaAllah para penonton boleh lihat dari laman Instagram kami lah, Al-Hufaz BN, Razak BN, Al-Hufaz Leaders yang kira kalau untuk sekolah-sekolah lah bagi motivasi apa. Jadi
Pernah kami buat di SUAS juga, pernah kami buat di Yayasan Sultan Najib Nabulqiyah. Banyak, alhamdulillah yang paling ngam masa ni hari raya haji ni lah. Kami buat korban di Uganda, di Jordan. Paling baru di Mekah kami buat juga. Jadi alhamdulillah lah Allah bagi rezeki yang banyak. Jadi kami mau Al-Hufaz ni jadi partner bis kita untuk beribadah lah macam tu. Insya-Allah. Itulah ya, ada penonton yang mengetahui mengenai perkembangan dan juga apa juga aktiviti daripada Al-Hufaz Management ini melalui IG ya. Yang paling senang melalui IG. Ada nombor Al-Hufaz telefonnya BN. pada sana dan sebagainya. Boleh DM, boleh kontak dan sebagainya. Jadi banyak boleh kita ni tanyakan apakah antara perkembangan-perkembangan, dan tersisa 3 minit di sini ya, Tuan Haji, antara teknologi dan antara alat yang digunakan untuk menyebarkan ilmu dan juga maklumat, pada pendapat Tuan sendiri sejauh mana teknologi boleh membantu mengembangkan keusahawanan Islam ketika ini? Alhamdulillah teknologi masa ni sangat-sangat mudah menjadikan kata ni bukan saja menyebarkan maklumat atau menyebarkan konten-konten yang dibuat oleh para asatizah juga. Payment pun senang juga. Lepas tu orang merit senang juga. Even office kami di Sungai Akaran melalui orang buka mobile sudah tahu di mana. Jadi dong type saja Al-Hufaz, dong search dapat. Ini sangat-sangat berguna lah bagi sebuah perusahaan lah. Jadi at the same time teknologi ini juga menjadikan pengusaha ni lebih mudah dari segi menyimpan rahsia boleh juga. Pasal ada orang tahu kan kata ni communicate. Communicate tu jauh lebih mudah. At the same time juga kita ni punya kerja jadi efisien. Pasalnya segala-gala everything tu boleh buat di rumah, boleh communicate. Banyak teknologi ni boleh membantulah. Jadi alhamdulillah yang saya boleh katakan teknologi boleh membantu masa ni content creation lah paling tinggi. Even para asatizah masa ni terdapat TikTok. TikTok bagus. Ramai orang spend time di sana kan, kata ni mesti penetrate lah. Tapi menyampaikan ilmu-ilmu yang tepat. Jadi pastikanlah para intern di luar sana, kalau bis kita anak-anak bis kita tu main TikTok apa, pastikan yang di follow, jadi yang lurus-lurus lah. Jangan follow yang apa ni ustaz jadi-jadian lah macam tu. Bahaya tak? Bukan harimau saja jadi-jadian masa ni, ustaz pun ada jadi-jadian. Follow ustaz-ustaz yang berkaliber. Alhamdulillah. Perkongsian luar biasa daripada Ketua Pegawai Eksekutif Al-Hufaz Management Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Luqman Al-Hakim bin Haji Hamdan bersama kita dalam segmen keusahawanan kali ini, membawakan tajuk keusahawanan Islam. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi buat penonton-penonton semua ya. Daripada kepada kami di Rampai Pagi, mengucapkan berterima kasih sekali lagi buat Tuan Haji Muhammad Luqman kesempatan kebersamaan kita ni untuk hari ini dalam rancangan Rampai Pagi. InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh, kita ni bersama lagi di lain kesempatan. Amin, amin, mudah-mudahan ada. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.